إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وفتوحاتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ونعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام والبلاء والوباء يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, anak-anak yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur, kesyukuran yang tidak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana majlis ini adalah merupakan antara majlis-majlis yang dinaungi oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi di dalam musim ataupun suasana COVID-19 yang menguji kita. Bahkan bukan sahaja kita, negara kita dan seluruh dunia amnya. Alhamdulillah kita masih lagi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengecap nikmat Allah. Telinga kita, mata kita, fikiran kita, kesihatan kita, untuk kita sama-sama meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tugas utama kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok kiri dan kanan, depan dan belakang, masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam daripada bulan 3 kita mengakhiri kelas takmir kita di surau ini, sudah hampir masuk 6 bulan kita tidak berseru muka. Tetapi atas inisiatif JAKIM, Jabatan Agama Islam Melaka, kali ini kita bersiaran secara online melalui YouTube seperti ini untuk kita teruskan tugas dakwah kita, memperjelaskan kepada mereka yang belum jelas atau samar-samar dalam pengetahuan berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fiqh, juga ilmu-ilmu yang lain insya-Allah Ta'ala. Dan lebih besar daripada itu, kita berharap agar Allah memberikan kita hidayah, keinsafan yang dalam, memahami agama dengan jitu. Kerana bila kita melihat depan dan belakang dalam masa 6 bulan ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah yang sama, situasi yang sama macam saya. Beberapa rakan kita ada yang sakit,
pulih kembali. Saya maksudkan dengan COVID-19 ini. Ada juga kawan kita yang sama-sama berjamaah daripada 7 orang dibenarkan menjadi 12 orang, sekarang dibenarkan 20 orang. Walaupun ada tempat yang walau 50 orang pun dibenarkan, itulah orangnya yang solat berjamaah di masjid dan surau. Sejumlah 7 atau 8 orang. Alhamdulillah. Allah masih gerakkan hati kita, anggota kita, panca indera kita untuk berada di rumah-rumah Allah ketika azan dilaungkan. Kita berharap agar Allah kekalkan kita istiqamah. Kerana kita tidak tahu bila Allah akan ambil kita. Seperti rakan-rakan kita yang terdahulu daripada ini. Mari kita sama-sama berazam agar ujian yang Allah turunkan kepada kita ini memberikan keinsafan kepada kita agar menjadi orang yang sangat bersedia pada setiap ketika. Mudah-mudahan Allah akan jayakan cita-cita kita untuk mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah insya-Allah taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menyambung pengajian kita dalam secara online ini di dalam baca kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut dalam bidang fiqh ibadah karangan oleh Haji Abdul Ghani bin Yahya. Terakhir kita berbincang terdahulu daripada ini berada dalam tajuk fardu wuduk. Memang kita tak nafikan tajuk ini sudah berzaman sejak kita berumur lebih kurang 5-6 tahun. Kita telah melihat, diajar, istiqomah, sekolah agama kain hijau, sekolah agama bertukar kain hitam. Sampailah kita remaja, sampailah hari ini kita berada dalam majlis yang sama. Lalu orang pun berkata, asyik-asyik belajar wuduk, belajar wuduk, belajar wuduk. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham. Bahawasanya daripada sehari ke sehari dengan belajar seperti ini, insya-Allah Allah akan kekalkan kita istiqamah. Dalam tajuk fardu wuduk ini tuan-tuan, kita berada perbincangan dalam bentuk rukun wuduk. Dan kita telah melalui rukun wuduk yang pertama iaitu niat. Kita tak nak ulang banyak kali tajuk niat ini, tetapi akan tiba masa saya pernah katakan dulu, niat ini akan pada asasnya di dalam mazhab Syafi'i meletakkan unsur-unsur seperti nawaitu, bahasa Arabnya dan sebagainya. Dan lebih jauh daripada itu, sebagai ulangan sebelum kita meneruskan pengajian, dalam bab niat ini, ada orang dia mengambil wuduk ataupun berwuduk tanpa dia tahu beza antara yang mana sunat, yang mana wajib. Kadang-kadang bila ditanya basuh telinga tu apa hukumnya, dia tak tahu. Kerana apa? Sebab metod ataupun kaedah pembelajaran dia masa dari kecil, dia hanya tahu praktikal. Iaitu bermula dengan basuh tangan. Dia tak tinggal zaman berzaman dia hidup sampai dia balik. Cuci tangan, berkomo-komo, masuk air dalam hidung. Apa lagi? Menyapu muka 3 kali dan sebagainya lah, sampailah kepada basuh kaki. Kenapa? Kaedah pengajaran oleh tuan guru mereka memungkinkan mereka untuk beramal zaman berzaman istiqomah dengan segala sunat-sunat dan mengelakkan daripada perkara-perkara yang ditegah makruh ataupun haram. Maka nantinya wuduk mereka akan menjadi sempurna. Otomatiknya dengan adanya sunat-sunat wuduk yang kita amalkan akan menampal kalau ada mana-mana tempat wuduk kita yang kurang sempurna selagi dia tidak mencacatkan fardu wuduk yang kita nak amalkan. Selesai tentang niat, kita dah masuk pada bab yang rukun yang kedua, iaitu membasuh seluruh muka bagi lelaki dan bagi perempuan.
tentang janggut dan sebagainya. Kita dah jelaskan dalam tu. Lalu kita menyambung lagi keterangan berkaitan dengan rukun yang sama, iaitu pada baris perenggan yang ketiga tentang membasuh muka. Perenggan yang ketiga berbunyi, jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegah sampai air pada kulit, seperti getah atau cat atau sebagainya, wajib dihilangkan terlebih dahulu. Apa sajalah tuan-tuan. Kalau dia menoreh, ada getah. Kalau dia bekerja sebagai tukang cat, ada cat. Kalau dia sebagai penampal motor, tiup motor dulu, ada getah, gam. Apa sajalah tuan-tuan. Kalau dia menggali kubur, membuat parit, maka ada lumpur-lumpur yang melekat menutup ruang tempat dia nak basuh muka itu. Kadang-kadang tak perasan. Itu yang perlu dihilangkan terlebih dahulu sebelum meneruskan pada rukun-rukun yang lain. Dan wajib membuang benda-benda yang ada di celah-celah kuku. Dalam hal ini tuan-tuan, kadang kita tak perasan di celah kuku kita ada daki, ada apa lagi? Kotoran tanah. Ada kita makan buah-buahan tersangkut dekat dalam celah kuku ujung. Menyebabkan air tak sampai ke tempat bawah kuku itu. Maka kita kena buang dia terlebih dahulu. Barulah sempurna basuh muka kita itu. Ini cerita tentang basuh muka lah. Kalau basuh tangan pun sama. Kita sekarang sedang masuk kepada basuh dua tangan tuan-tuan. Kita membasuh dua tangan. Maka sebab itulah dekat tangan kita ni sangat penting. Terutamanya di sebelah siku dan bawah lengan. Walaupun lengan tu dah lebih daripada had, tetapi di mata siku tu, mata siku kita tu, mata siku ni maknanya yang inilah. Bila kita tunjuk yang ini mata siku, maka kita kena basuh lebih sikit daripada mata siku itu. Jadi di situ yang penting sekali kita memastikan tempat-tempat yang selalu beradanya daki dan sebagainya, iaitu di bawah-bawah kuku. Kecuali, ini kecuali dia tuan-tuan. Jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Apatah lagi pada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya. Tak mengelak daripada apa? Daripada benda-benda yang dikatakan tadi yang menghalang air sampai. Siapa ni mereka tuan-tuan? Seperti tukang cat atau pekerja-pekerja di bengkel. Tukang cat kan, mana nak elak daripada dia kena cat. Tapi tuan-tuan, saya pernah melihat orang mengecat rumah, tak ada yang jatuh pun tuan-tuan. Pernah saya tanyalah kenapa tak ada menitik langsung. Dia kata jangan dibancuh. Yelah kalau zaman dulu, cat matek umpamanya untuk mengecat rumah batu, kalau kita tak bancuh, aja bancau kita punya duit. Jadi, bila kita bancuh dengan air pula matek. Zaman sekarang ni dah ada cat baru pula. Tak payah bancuh dengan cat. Bancuh dengan tina, walaupun rumah batu. Dan yang terbaru ni pula lagi pekat lagi. Macam getah dia punya cat tu. Jadi macam-macam. Zaman dah berubah. Macam-macam yang berlaku, cat kita tahan lama tuan-tuan. Tapi harga dia jangan ceritalah tuan-tuan. Jenis-jenis cat itu memungkinkan kita untuk mendapat kelebihan kalau kita beli cat yang baik. Entah apa jenama-jenama yang ada hari ini. Semuanya kalau harganya baik, kena dengan cara dia, dia tahan lama. Tidaklah kita macam pakai matek dulu, setahun aja, lepas tu hari raya, sebelum raya, bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita dah cat rumah. Tiap-tiap tahun, kegemaran orang Melaka umpamanya, memang dia akan cat rumah. Setiap kali tibanya waktu Ramadan atau sebelum Ramadan. Tukang cat atau pekerja-pekerja di bengkel.
membaiki kereta atau sebagainya. Ini semua tahulah. Tukang bengkel pomen. Orang kampung panggil pomen lah. Walaupun bahasa Inggeris tu foreman, kan, pekerja. Mereka ni tak boleh elak daripada tangannya geluput ataupun diselaputi oleh minyak hitam. Pegang aja skru hitam. Kadang tak pegang skru, pegang aja spanner hitam. Tapi hitam tu datangkan rezeki. Walaupun cuma minyak hitam. Walaupun nak tukar filter saja, maka dia akan dapat rezeki kat situ. Demikianlah juga jika ada duit duri yang boleh dicabut. Wajib dicabut lebih dahulu. Kalau ada duri. Duri yang menghalang lah. Kalau duri tu tak menghalang, dia cuma tercocok je, nak cabut sakit. Ada keterangan memberi kelonggaran untuk kita biarkan. Dan kalau tidak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, memadailah dibasuh atasnya. Kalau halus sangat kan, macam yang buluh, yang tebu dan sebagainya. Itu halus saja. Nak kena guna mikroskop, nak kena guna kantar baru kita boleh nampak. Seterusnya, kuping kudis, kuping bisul dan kuping jerawat tidak wajib dikupik sekalipun senang mengupiknya. Itu jaga baik-baik tuan-tuan. Tak perlu kupik. Lalukan aja air. Sebab kalau kupik tu nanti bila satu hal, kupik tu sakit. Lepas kupik, kena air pun sakit. Itu dalam Islam, dia tidak menyuruh kita melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan musyaqqah, kesusahan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menetapkan sesuatu yang tidak boleh termampu oleh umatnya. Itu dia tuan-tuan. Kuping luka, biarkan dia. Kecuali memang di luar wuduk kita dah bersihkan, itu tak apa. Hukum wajib membuang benda-benda yang mencegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk yang lain. Seperti muka dan kaki nanti kita jumpa. Jadi secara umumnya, semua anggota wuduk yang 4 ini wajib disucikan, dipelihara, terhindar dari perkara-perkara yang boleh menyebabkan tidak sampainya air basuhan kepada anggota-anggota tersebut yang rukun. Sebagai peringatan, rukun kita tadi yang menyebabkan basuhan kita boleh tak kena air, muka, basuh kedua tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Keempat-empat anggota ini perlu, kalau dia ada sepasang, dua-dualah. Perlu kita fahami, ia perlu disampaikan air. Seterusnya kita pindah kepada rukun yang keempat, iaitu menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepada yang ada dalam had kawasan kepala. Sekalipun sehelai rambut atau setengahnya. Maknanya menyapu ni paling-paling minima walaupun sehelai rambut. Maka dia memadai untuk kita sapukan. Sekalipun sehelai rambut atau sebagainya, atau setengahnya. Tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul. Sekira-kiranya dibuka sanggul itu, terkeluar ia daripada had kepala. Had kepala mana? Pangkal leher ni lah. Diburaikan rambut dia tu, maka dia terkeluar dari had kepala. Maka kita tak boleh basuh, tak boleh sapu rambut yang di bawah sini. Kita kena sapu yang di had kepala. Ini menurut mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab ni sebut.
Tidak mesti sapu itu dengan tangan. Ni tuan-tuan. Mudahnya. Malah boleh disapu dengan kayu yang dibasahkan. Ni contoh dia tuan-tuan, nak tunjukkan kata mudahnya. Atau sebagainya seperti kain yang dibasahkan. Memadai juga dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Kalau dah tak ada masalah, bolehlah sapu. Seperti ada mazhab yang lain, Hanafi umpamanya, bila ambil wuduk, lokus kepala dia basuh semua. Itu pada mazhab mereka. Dalam mazhab Syafi'i, cukup dengan menyapu sahaja. Wamsahu. Sapu sahaja. Seterusnya kelima, membasuh dua kaki atau kedua-dua belah hingga kedua buku lali pada orang yang tiada memakai khuf. Apa dia khuf ni tuan-tuan? Kasut kulit. Kasut. Khuf ni kasut yang dalam kasut. Macam stokin ni tuan-tuan. Macam stokin. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki. Sama hukumnya dengan membasuh dua tangan yang disebut di atas. Sama-sama kena cuci. Kena buang segala perkara yang boleh menghalang air sampai pada kaki itu. Maka jika ia memakai khuf, wajib salah satu daripada dua perkara. Sapu air sahaja di atas khuf itu atau basuh kedua-dua kaki dibuka. Basuh, buka kasut yang khuf itu. Dibuka khuf itu, inilah yang afdalnya paling baik. Bila ambil wuduk, memakai khuf, buka khuf tu basuh sekali. Jika tidak, boleh menyapu sahaja pada khuf itu. Yang keenam, tertib. Yang ini yang dahulu didahulukan. Bagaimana susunan yang disebutkan. Jika seseorang itu lupakan tertib, tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Itu saja. Dalam bab ini tertib ni tak ada masalah lah. Sekiranya ada 4 orang yang membasuhkan 4 anggotanya serentak, nescaya yang boleh dipakai iaitu yang terangkat hadas wuduknya mukanya sahaja. Jika ada niat di situ. Kalau tak ada niat, tak ada. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sebaliknya, jika seseorang itu menyelam dalam air serta berniat wuduk, nescayanya memadai dan sah wuduknya sekalipun ia tidak diam lama di dalam air itu. Kerana ada tertib beberapa lahzah, beberapa ketika ataupun detik yang singkat. Itu yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu berkaitan dengan rukun wuduk. Sikit aja rukunnya, tetapi kalau tidak dilakukan dengan sempurna, maka boleh menyebabkan wuduk kita tidak sah. Ramai orang tak perasan benda ini. Bila dia basuh kaki contohnya, lalunya basuh kaki lah tuan-tuan. Dia tidak menyelat-nyelati jari kakinya. Apa makna menyelat-nyelati? Memastikan air sampai ke celah-celah jari. Saya pernah jumpa ada orang yang menasihatkan saya, kalau orang ada ulat kaki, orang yang kena ulat kaki, maka dia kena pastikan wuduk dia tu air betul-betul sampai dekat celah-celah kaki dan dilap selepas wuduk itu. Apa hukum mengelap wuduk yang kita dah ambil? Makruh hukumnya. Makruh sahaja. Maka bila wuduk sempurna, insya-Allah solat kita nanti, ibadat kita mana-mana yang perlukan ada wuduk, akan sah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kefahaman yang penuh, lengkap, sempurna berkaitan dengan wuduk, kita dah tak risau dah. Dan kita pun maklum bahawasanya dengan wuduk yang sempurna sahajalah boleh membawa kita kepada keampunan Allah daripada air wuduk yang jatuh bercucuran daripada anggota wuduk kita.
Walaupun kita tak dapat lihat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarahkan kita, memerintahkan kita untuk berwuduk di dalam Al-Quran sendiri dan diperjelaskan secara detailnya melalui contoh yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sahaja yang dikenal tidak mewajibkan kita untuk tahu sepenuhnya secara detail, tetapi cukuplah dengan amalan kita berwuduk itu meliputi daripada mula basuh tangan, membaca bismillah walaupun dia sunat dan sebagainya, sampailah berdoa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Itu ramai orang yang hafal tapi dia lihat makin tu makin tak baca doa berwuduk. Besar fadilatnya tuan-tuan orang yang membaca doa selepas wuduk ini. Jadi itu yang akan kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Perbaiki dari semasa ke semasa, khususnya kita sekarang ni kadang-kadang umur dah lanjut tapi wuduk tak sempurna. Kaki tak diselat-selati, belakang tumit biasanya tak kena air, dia cuma tadah saja. Biasakanlah bila berwuduk tu, sebelah tangan menongkat dinding, sebelah tangan lagi menyelat-nyelati jari kita. Dah tahu jari kaki, janganlah gunakan jempol nak membersihkannya, nak menyampaikan air. Gunalah kelingking ke, jari-jari yang lain ke. Jangan main siram aja tongging sana tongging sini. Akibatnya wuduk tidak sempurna, menyebabkan solat yang kita nak kerjakan untuk Allah Ta'ala tidak sempurna juga. Rugi tuan-tuan. Rugi. Berdosa orang yang begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ingatan yang berulang kali daripada bab fiqh tentang wuduk ini dapat menyempurnakan ibadat kita untuk disuakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dah sebegitu kita sempurna wuduk, sempurnakan lagi solat kita, jaga betul-betul, maka insya-Allah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih akan memberikan kita peluang untuk diterima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita pelihara tuan-tuan dan puan wuduk kita, wuduk anak-anak kita, wuduk cucu-cucu kita. Kelak bila kita dah tak ada, mereka dapat tunaikan solat dengan sempurna, dengan wuduk yang sempurna, insya-Allah. Sampai situ dulu tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan istiqomah kita dalam pengetahuan berilmu, melakukan segala amalan ibadat dalam bentuk yang berilmu. Tidak seperti mengikut-ikut sahaja tanpa ada ilmu yang kuat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun dan maaf daripada saya. Kesihatan kena jaga, SOP kena jaga, supaya kita dikategorikan Allah sebagai orang yang telah berusaha dan menyerahkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi di waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yastajabu lah. Subhanallah bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.